You know, sometimes you buat benda tu kan, you tak tahu apa you kena fikir. Bila you tengah buat benda tu, you kena fikir tentang apa nak capai tahun depan. Dan bila tengah buat tu, rasa gembira dia menjerit tu sebab dah capai. You see, I want to talk about sedikit tentang sel. Sel, memory sel manusia. Sel, selular. Satu benda yang you kena tahu tentang selular manusia adalah dia boleh dimasukkan dengan memori. Okey, siapa sini tahu makan? Macam mana you tahu makan? Dah sampai hari ni you masih ingat makan? Nah, asyik makan je. Macam mana you boleh tahu? Sebab daripada kecil, tapi mula-mula belajar makan tu mungkin kita tak biasa. Saya tak tahu pasal makan, cara makan tangan ke. Kalau you tak pernah guna chopstick, kalau you pernah guna chopstick, you akan faham. Mula-mula pakai chopstick tu memang tak tahu apa yang dicop. Sebab dalam memory cell kita tidak ada ingatan dan programming ataupun information tentang chopstick punya cara makan. Bila kita start buat benda yang kita tak pernah buat, mula-mula dia kekok. Sebab dalam tu tak ada information tu. You know? Umpamakan orang yang daripada kecil mungkin dia tak pernah belajar bahasa Arab ke bahasa lain. Tiba-tiba dia belajar. Mula-mula you takkan dapat pick up. You know? 14 dia punya formula dia. Wa huma hum ya huma hunna anta atuma antum anti atuma antuna ana nahnu. Itu dia punya basic dia. So, kalau you tak faham tu, you tak ingat tu, susahlah you nak structure kan jenis lelaki ke, perempuan ke, mereka ke, kita ke, saya ke. You tak dapatlah nak buat structure grammar ayat bahasa Arab tu. Tapi nak belajar tu pula, you tak boleh terus lompat pergi baca tu. Setakat nak tahu jum-jumatun tengkorak tu senang. Jum-jumatun tengkorak, jahatun dahi, hajibun kening, itu senang. Ainun mata, itu kacang. But then bila nak structurekan ayat, tu yang kau pergi Mekah kalau sesat, yang kau tahu satu ayat je. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Yang lain semua kau tak tahu. Itu pun sebab you pernah ada memori dalam mind yang pernah baca ayat tu. Dan faham pula maksud dia. Kalau you baca ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dah lainlah cerita dia. Maksud saya apa? Bila mind kita ni tidak dibiasakan dengan sesuatu, ada banyak perkara berlaku. Yang pertama, bila kita nak belajar benda baru, buat benda baru, ada masalah kat sini, iaitu satu, rejection. Apa maksud rejection? Benda tu tak biasa. Jadi mind kita ni akan macam menolak benda baru. Dia akan menolak benda baru. Atau dia akan ada konflik. Susah. Payah. Tapi kalau tanya orang yang memang macam saya sekolah Cina, 12 tahun sekolah Cina, jadi kalau you baru belajar cakap Cina, you know, bagi you macam susah gila. Bagi saya senang je. Sebab benda tu saya dah buat selama berapa tahun. You faham tak apa saya cuba nak sampaikan? Maksudnya, nak ambil benda baru, nak jadikan dia sebahagian daripada mind cell kita, nak jadikan dia habit. Cuba ulang. Habit. Dia perlukan masa. Dia perlukan constant push. Maksudnya begini, you belajar bahasa Cina hari ni, ada satu kelas. Lagi 20 tahun you belajar next class. Agak you ingat tak apa you belajar hari ni? Tak. That's why anything, dan sejak kecil kita diajar tentang discipline of learning. Discipline of learning. Bila kita belajar benda baru, kita kena ada disiplin. Buat, belajar, buat, belajar, buat, belajar, buat, belajar dan buat, okey? Dengar perkataan tu? Belajar, buat, belajar, buat. Macam kita belajar makan. What if sejak kecil kita belajar the theory of makan? Teori dia. Okay, kita tengok video dia cara makan dan kita tak buat. Adakah kita terus pick up? Dia takkan jadi kalau tak buat. Dan kadang-kadang nak buat tu bukan perlukan banyak sangat informasi.
You buat je dulu dengan apa yang you tahu, and then slowly you akan nampak gap dia.